Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kuliah bulanan kita menggunakan pakai kitab karangan Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, Hadar Al-Alamul Islami. Kita berhenti bulan lepas, lebih kurang pada cerita Israel masuk Lebanon tu kan. Ini kita nak sambung sikit hari ni bukan surat Sortih 4 15, Sortih 4 lah. Kita mula sikit Sortih 4, lepas tu kita nak sambung terus lah, no? Baik. Saya nak pergi kepada natijah peperangan ni. Saya tak ingat kita cerita dah, kita tak apalah, kita ulang sikit. Natijah peperangan yang kita cerita bulan lepas tu, yang kata Litani Operation tu, yang Israel masuk ke Palestin tu, Israel masuk ke Lebanon tu, no? Perang tahun 78. Lepas tu kita dah habis cerita yang tu ni, kita nak masuk natijah peperangan tu, kemudian pergi kepada pertempuran Hizbullah dan Jemaah Islam, no? Baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik. Tengok natijah peperangan yang bawah muka surat 104 tu. Kesan daripada peperangan tahun 78 ini, peperangan di selatan Lebanon ini, no? Yang pertamanya, Israel mencapai objektifnya untuk membantai struktur asas Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO. Tak apa, saya baca dulu nah. Yang kedua, Israel berjaya menukar PLO kepada pertubuhan politik. PLO lepas daripada perang 78 itu, daripada satu gerakan dia jadi satu pertubuhan politik. Dan lepas pada itulah tuan-tuan, bibit-bibit perpecahan yang berlaku di dalam PLO. Sebenarnya Fatah ni one of PLO. Dia bukan Fatah ni PLO, bukan. Dalam tu ada gabungan-gabungan lagi, tapi yang nampak lead itu adalah Fatah lah. Dan pemimpinnya itu ialah almarhum Yasir Arafat tu. Cuma dia ada sikit, tak apa-apa, saya kena baca dulu. Ustaz, ada orang marah, kata ustaz ni merapu banyak. Saya susah hati lah orang kata saya merapu. Saya kalau orang kata saya merewang, saya tak apa. Saya tahu kadang saya suka merewang juga. Tapi kalau kita merapu tu, saya susah hati. Bukan tuan-tuan lah, ni video ni. Kata, ustaz ni merapu banyak, saya susah hati, tak lena. Kita fikir, aku merapu kat mana? Saya ni tuan-tuan banyak kekurangan, kesilapan pun banyak, dosa lagi banyak lah. Tapi insya-Allah lah, merapu dan kuliah bukan salah satu daripadanya lah. Saya tak suka merapu pasal kita amanah kan. Kita, bukan pati amanah, tapi kita kena pegang. Orang percaya kat kita. Baca banyak jugalah kan. Bukan kita baca untuk kuliah, baca untuk hidup pun nak kena prepare apa-apa pun kena standby lah. Tiba-tiba bila orang komen kata kita merapu dalam kuliah ni, dia rasa segu mana, dia rasa sedih ke kan. Adakah orang dia nak kita ni kuliah kita baca macam tu? Kalau macam tu, masing-masing beli buku baca boleh dah kan, kalau tak payah hurai apa. Tak tahulah. Kalau merewang saya mengaku jugalah, kerana saya suka cerita kan. Tapi kalau merapu tak tahulah. Tak tahulah kok merapu sungguh. Mungkin teguran daripada Tuhan melalui kalam dan lidah mereka. Mungkinlah saya terimalah. Mudah-mudahan saya dapat kurangkan merapu tersebut. Apa, saya sambung terus lah. Ni mau merapu kat ni. Baik. Kemudian Israel berjaya menukar PLO kepada parti politik. Lagi saya nak cerita flow dia nah. Kemudian PLO memasuki era pengamerikaan. Dia buat Force Trophy tu. PLO memasuki era pengamerikaan. Tu saya kata saat lagi bila jadi lagu tu, dia akan membibitkan satu benda yang baru, akan keluar pecahan daripada Fatah tu. Baik. Kemudian yang nombor 4, Israel terjebak dalam kancah ketenteraan di Lebanon dan menghadapi penentangan ketenteraan dalam bentuk yang berbeza. Ni poin yang baru. Maknanya lepas pada tahun 78, pasca 78, Israel menemui musuh yang baru. Satu nama yang baru yang sebelumnya tidak ada, lepas pada itu ada, dan nama itu ialah Lebanon. Dan penentangan oleh Lebanon berbeza sekali dengan penentangan sebelumnya oleh orang Palestin, oleh Mesir, oleh Syria, oleh Jordan. Tak sama, berbeza sekali Lebanon. Dan yang kelima,
pelaksanaan penyembelihan orang Palestin di Shabra dan Shatila. Ada lagu kan, Zubair Ali. Bagus lagu tu pasal dia ada tarikh semua siap. Ya. Shabra Shatila tu kan. Shabra Shatila tu camp dekat Beirut lah, di Lebanon. Kita baca huraian lah. Para pimpinan Palestin telah diberi amaran tentang bahaya yang bakal menimpa warga awam Palestin jika keluar dari Beirut, namun mereka tidak mendengar amaran tersebut. Sebaliknya mempercayai janji pihak asing untuk melindungi orang Palestin, padahal pasukan tentera batalion telah mendapat lampu hijau untuk melakukan penyembelihan yang mengerikan ini. Peristiwa Shabra Shatila berlaku bulan 8 ke 10. Tragedi hitam 20 September. Macam tu lah lirik dia kan. September lah. Saya tak ingat lirik dia. Bulan September 9 lah kan. Shabra Shatila berlaku bulan 9. Tu penting lirik lagu juga kan. Bulan 9 tahun 82 kan. Dia 3 hari, 15, 16, 17 ke 15 sampai 18. Tapi permulaannya 15 hari pertama tu. Kem Shabra Shatila ni menempatkan orang pelarian Palestin serta dia. Lepas tu ada berlaku beberapa penipuan yang dibuat oleh perancangan orang-orang yang jadi ejen kepada Israel ni. Pokoknya seringkasnya cerita, Jeneral tentera Israel yang mengutai operasi untuk menggempur kem tahanan Shabra Shatila ni siapa? Ariel Sharon. Ariel Sharon tu lah yang mati tu. Israel punya presiden gitu kan. Perdana Menteri Israel tu, Ariel Sharon. Masa tu dia bukan lagi lah, dia perang punya general lah. Masa dia kepung masuk Shabra Shatila tu tuan-tuan, bayangkan situasi dia. Dia kepung masa 15 hari bulan tu, dia kepung semua pintu keluar dulu. Dan orang-orang Palestin dalam ni tak tahu apa ni, dalam camp ni. Ada 3,500 orang lebih kurang. Bukan, lebih, sorry. 3,500 tu mayat. Camp dalam tu ramai lagi lah. Dia kepung. Dan mereka ni pula datang daripada 3 side. Satu tentera Israel, satu lagi puak Falangis. Puak Falangis ni yang kata geng-geng Kristian Lebanon tu. Ya. Ketua dia ialah Eli Hobika. Kemudian puak-puak Islamis, bukan Islamis, puak-puak orang Islam Lebanon yang mendapat janji-janji Israel, yang ikut puak-puak ni, yang kita dah cerita bulan lepas, pimpinan Sa'ad Haddad. Kan, ingat tak saya cerita tu? Pasukan tentera Lebanon tu lah. Yang sebenarnya tu kalau kita baca dalam satu buku yang lain ni, dia cerita memang itu buku ni juga. Kita akan sampai nanti ikut muka surat tu. Memang itu strategi Israel peringkat awal lagi. Mereka menjangkaukan Lebanon. Mereka tak jangkau Lebanon langsung. Cuma mereka mengatakan antara strategi kita kena cari jeneral-jeneral perang yang dah tua-tua dah, yang dia tak didendang dan dia sangat perlukan nama dan kuasa dan kedudukan, maka kita kena beli orang yang macam tu. Jadi sebab tu dalam setiap tempat ada orang yang macam tu. Ada orang yang macam tu. Berbeza dengan Ataturk ni lain sikit. Ataturk ni dia dalam dilema di antara dia nak mempertahankan Uthmaniyah dan wilayah Arab dan risiko yang besar, ataupun dia melepaskan semuanya untuk mendapatkan Turki sikit dia. Jadi dia pilih Turki dengan dia tak pedulikan Arab semua. Dan akhirnya dia jadi seperti mana dalam sejarah lah kan. Dia masa tu dia persimpangan tu, dia antara pasukan Uthmaniyah, tapi yalah akhirnya dia pilih Turki sahaja. Wilayah-wilayah tertentu saja, yang wilayah dia Arab nantak bila nak jadi apa pun, apa nak ambil lah. Itu yang jadi orang-orang Arab pun tak puas hati kat Turki masa tu kan. Ataturk lah orangnya, tak apa. Mereka masuk ke Kem Shabra dan Shatila setelah mereka kepung. Mereka masuk dan mereka bantai dalam tu. Dalam ni sebut tak? Tak sebut. Mereka bawa masuk darat tuan-tuan. Darat masuk dengan senapang, dengan parang, dengan pedang. Memang berlaku penyembelihan terus. Jadi peristiwa Shabra dan Shatila ni satu jenayah kemanusiaan yang terbesar, saya kira lah. Yang terbesar lah. Ataupun kalau bukan terbesar, antara yang terbesar, yang sampai hari ini belum ada keadilan lagi. Dan orang Islam, most of us tak tahu Shabra Shatila ni. Begitulah kita betapa tak sensitifnya terhadap saudara se-Islam dengan kita. Begitulah kita betapa tak tahunya hidup kita ni lagu mana sekarang orang Islam ni. Semalam di Taman Wakaf, saya seronok bila jadual saya macam ni sekarang. Hari Ahad, kadang-kadang kalau bukan minggu pertama, minggu kedua, saya di Taman Wakaf Siti Aisyah, Semenanjaya.
di sana kita bawa kitab Madza Khasirul Alam bil Hintatil Muslimin. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi memang membincangkan tentang pemikiran orang Islam. Malam kedua, yang Islam minggu kedua ni di sini, bincang tentang geopolitik memang berkait. Semalam tuan-tuan kami masuk bab di mana Maulana Abu Hasan cerita, dia kata orang Islam di akhir zaman kita ni kenapa jadi lost. Dia tak cerita sekarang nama jadi lost, dia cerita kenapa zaman dulu, zaman Nabi, orang Islam jadi kuat sangat. Ada satu benda dalam hidup orang Islam dulu, iaitu apa? Iaitu Nabi. Meskipun Nabi dah tak ada lepas tu, tetapi Nabi hidup di dalam jiwa mereka. Nabi hero mereka. Nabi lah rahmat. Nabi lah orang kata apa, contoh role model untuk apa? Nak untuk orang bukan Islam, Nabi contoh terbaik. Untuk binatang, Nabi contoh terbaik. Untuk pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, Nabi contoh terbaik. Pemimpin, Nabi terbaik. Agama, Nabi terbaik. Manusiawi, Nabi terbaik. Dan kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitab tersebut, yang menyebabkan orang Arab, sahabat Nabi ketika itu berubah sampai tahap kecintaan mereka terlalu agung kepada baginda Nabi sampai mereka rela terima macam-macam. Sayyidina Abu Bakar, pak dia masuk Islam dah tua dah, dia menangis. Sebab apa? Dia kata, kalaulah pak aku ni digantikan dengan Abu Talib agar Nabi gembira, aku lagi rela. Hampir terah tu melebihi Nabi, melebihkan Nabi lebih daripada segala-galanya. Dan memang benar dalam hadis Nabi kata tak sempurna iman kalau kita ni tak mencintai Nabi lebih daripada mak, ayah, anak-anak dan seluruh manusia. Nabi nombor satu. Dan itu yang diterapkan oleh mereka. Dan bila ada Nabi dalam jiwa mereka, tuan-tuan, Abu Dujanah dalam perang Uhud, yang dia jadikan badan dia ni, belakang badan dia sebagai benteng. Orang duk panah satu panah tombak penuh di belakang dia. Pasal di depan dia ada Nabi, dia lindung. Sahabat-sahabat yang lain, Ja'far bin Abi Talib, yang hilang, yang syahid, belakang badan dia tak tinggal apa pun demi mempertahankan Islam. Khubaib dan beberapa sahabat, Talhah, Zubair, beberapa orang sahabat yang mempertahankan Nabi sungguh-sungguh. Dan mereka dulu masa zaman bukan Islam, Abu Zar Al-Ghifari misalnya bukan sikit punya panglima apa. Tetapi bila Islam telah menjengah ke hati mereka, Rasulullah ada dalam hati mereka. Mereka terlalu kuat, mereka terlalu tak peduli apa pun, yang penting nak mempertahankan agama dan Rasulullah. Hari ini kita hilang wira, hari ini kita hilang hero, hari ini kita hilang hayatun Nabi itu, kehidupan Nabi itu, hidupnya Nabi dalam roh kita itu tak ada. Pasal tu hari ini kita jadi hilang punca, tuan-tuan. Kita jadi lost sebentar. Kita tak tahu sejarah, kita tak peduli apa jadi kat saudara kita. Sedangkan sahabat-sahabat dulu ni dalam Quran bersebut apa, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, rela rugi segala-galanya, rela mati demi saudara sesama Islam. Sanggup kerana pentarbiahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini semua tu hilang. Maka kita cuma rasakan Nabi itu hanya di dalam musim-musim maulid Nabi, musim maulid Nabi. Lebih daripada tu mungkin sikit-sikit hilang. Anak-anak kita yang membesar tidak mengidolakan Nabi, tak kenal. Mungkin kenal yang lain dulu berbanding Nabi. Sistem pendidikan kita, sirah Nabi adalah sikit-sikit. Dia bukan satu teks, satu silibus macam Syama'il Muhammadiyah yang perlu diperkenalkan satu figure yang sangat besar. Sebab Rasulullah bukan sekadar membawa syariat semata, tetapi membawa kehidupan kepada kita. Dengan hidupnya Rasulullah dalam diri kita, kita akan jadi macam para sahabat lah. Itu Maulana Abu Hasan kata, kekuatan umat Islam masa tu sampai jadi luar biasa akal. Semayang punya khusyuk sampai tahap kalau sakit apa pun orang nak tarik anak panah keluar pada badan mereka hidup-hidup, semayang kan. Pentarbiahan sampai teror tu mereka boleh dapat sampai teror tu jiwa mereka, mempertahankan agama mereka, kekuatan mereka, keyakinan mereka. Dan itu diteruskan dalam Khulafa' Ar-Rasyidin, para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, yang ya tuan-tuan zaman Sayyidina Umar pergi serang Parsi dengan Rom serentak. Keberanian, keyakinan sampai teror-teror tu, Allahu Akbar. Dan mereka juga manusia, mereka manusia, kita manusia. Kita pun boleh buat sebenarnya, tetapi kita hilang yang tu. Kecintaan kepada baginda Nabi yang bagi saya itu sumber kekuatan.
Hari ini pun tuan-tuan dalam parti politik tertentu dan pergerakan tertentu akan ada satu batang tubuh yang jadi macam mursyid, macam murabbi, yang dengan adanya dia tu lain, jemaah tu jadi lain. Dia tak ada, jemaah tu pun jadi lain. Nampak? Itu baru manusia biasa. Bagaimana dengan Nabi? So, kekuatan yang ada pada satu sosok tubuh itu. Nah, hari ini kita hilang benda tu. Jadi kita jadi terkapai-kapai. Masing-masing buat cara masing-masing tak peduli masing-masing. Tuan-tuan, Syabra dan Syatilah ni satu cerita yang sangat besar. Pembantaian hidup-hidup, penyembelihan, tak peduli lelaki ke perempuan ke tua ke muda ke kanak-kanak ke, mati sembelih. 18 bulan depan ni keluar daripada Syabra dan Syatilah. Wartawan masuk terkejut tengok 3,500 mayat bergelimpangan. Satu kawasan kem Peladan tu depa masuk, depa sembelih habis. Ini keganasan yang sangat besar dalam era moden, kekejaman kemanusiaan yang sangat besar. Yalah, kalau nak dibandingkan dengan serangan Mongol di Baghdad, yalah 656 Hijrah kan. Dahsyatlah, tapi tu zaman era dulu, ni era sekarang ni. Tahun 82. Syabra dan Syatilah. No, dahsyat tuan. Dan lepas daripada peristiwa tu, tak ada siapa kena hukum, bahkan Ariel Sharon jadi Perdana Menteri Israel kan. Ariel Sharon naik, dia mati dah lah kan. Lepas tu yang Falangis tu, Eli Hobika tu, dia jadi menteri, salah seorang menteri kabinet dalam Lubnan, dalam kerajaan Lubnan lepas pada tu. Tapi dia tahun 2002 dia kena tembak, mati dalam kereta dia. Kena bom kot, tapi dia mati dalam kereta tahun 2002. Kereta dia kena bom ke dia kena tembak tapi dia mati tahun 2002. Itu peristiwa Syabra dan Syatilah yang kita kena kenang dan kita kena ingat. Hari ni kita lupa, beda memali apa kita lupa kan, tapi tak tahu. Tapi Syabra dan Syatilah ni jelas lah pasal perbuatan orang kufar. Baik. Nombor 6, berlaku nombor 6, berlaku keretakan. Ni nak masuk yang tu. Berlaku keretakan dalaman yang besar di kalangan rakyat Palestin dan perpecahan gerakan Fatah, ekoran perbezaan pendirian berkenaan hubungan antara negara, perubahan kepemimpinan dan lain-lain. Nombor 6 tu dia relate dengan nombor 1, 2, 3 no? Lepas pada tu di Palestin pun berlaku perbezaan. Ni tahun bila? Ni tahun 80, perang tahun 78. Lepas pada tu Syabra Syatilah tahun 82 ni. Pasca 82 Hamas pun ditubuhkan. Harakah Muqawamah, satu gerakan pembebasan Hamas ni lah. Hamas ditubuhkan tahun 87 kan. Dan Hamas ni sebenarnya dia ialah, nak kata serpihan tak elok pula, tapi dia memanglah dia adalah orang-orang Fatah. Dia macam PAS keluar daripada UMNO. Sama lah tuan-tuan. Hari ni di Malaysia semua main daripada UMNO, betul ya? Kau saya salah. Lebih kurang lah DAP aku bukan daripada UMNO, tapi DAP daripada MCA. Betul juga lebih kurang kan. MCA ke? Dah juga. Dah. Tapi parti politik Melayu ni dia memang daripada UMNO. PAS daripada UMNO, PKR daripada UMNO, Bersatu daripada UMNO kan. Begitulah saya baca satu buku, saya bawa malam ni. Ni kira mampu tak kau no. Nah, saya duk azam dah sekarang ni bila saya kuliah, saya nak bawa satu buku di rumah, saya nak omai, saya nak tunjuk bagi kalau tuan-tuan nak pergi beli di mana-mana ada jual lah. Bukan saya jual tak, saya kongsi dengan tuan-tuan kalau tuan-tuan nak baca di rumah kan. Saya duk azam je tu di rumah duduk saja ya. Nak tunggu anak-anak besar bila dia pun nak baca kan. Jadi saya dah baca habis dah, saya tunjuk. Saya pergi kuliah mana pun saya bawa satu kuliah satu buku saya bawa. Saya pilih lah mana sesuai. Ni kat tuan-tuan saya bawa buku ni. Hubungan antara negara dalam sejarah dari era perang dingin ke perang dingin. Seronok. Semua lecturer universiti semua ni. Terbitan UKM Press. Buku ni pun ada kaitan dengan segi saya nak cerita. Cuma dalam ni dia cerita pasal Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS, di Malaysia dulu ni. Gerakan orang-orang berdarah Jawa, berdarah Indonesia ni yang duduk di Malaysia. Ahmad Bustama, apa semua tu kan. Yang rupanya dulu sebelum ada idea Indonesia Raya, mereka dah ada idea Melayu Raya. Dan mereka tak kisah either one, janji Melayu besar. Lepas tu dia ada krisis lah. Ada krisis apa semua ni. Akhirnya British balik. Lepas Jepun surrender, British balik. Lepas tu berlaku darurat awal tu dan mereka telah diharamkan kan. Lepas tu ada gerakan API, Angkatan Pemuda Insaf. Saya bukan nak cerita yang tu, cuma saya nak cerita bagaimana politik orang Melayu ni.
API tu masa peringkat awal dia ni haluan kiri lah kan. Dia radikal. API tu peringkat awal ni, point dia, perjuangan dia satu, tak mau bagi British balik mai. Sebab Jepun dah janji nak bagi merdeka ni, Asia untuk orang Asia semua. Lepas tu bila Jepun pun kalah, tergantung benda tu, bila British balik mai, jadi API ni duk lawan lah. API ni, Angkatan Pemuda Insaf ni, dia gerakkan. Dia bukan parti ni PKPIM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM kan, PKMM yang nombor satu kan. Dalam ni cerita kajian, API ni pun lawan lah dengan British. Bila lawan ni, ramai yang kena penjara, ada yang mati pun ada. Lepas tu diharamkan. Bila diharamkan, orang Melayu yang duk sokong API peringkat awal ni mula ejek. Orang muda kita menganjing, mula duk kata, mana API terpadam dah, API terpadam dah kan, duk kata. Jadi saya fikir orang Melayu punya politik begitu kot. Kadang-kadang kita suka perli orang, merendahkan orang kan. Jadi kena, sebab teruk kan dalam kalangan Melayu ni, dia jadi bahan gurauan, jadi bahan ketawa. Menarik kat buku ni tuan-tuan. Saya beli pun di Shopee ni. Shopee dah buku banyak sonok-sonok tuan-tuan. Terbitan-terbitan yang lama-lama dia keluar balik kan. Terbitan universiti semua sekarang banyak dalam Shopee. Tuan-tuan beli, suruh anak-anak tolong beli Zat. Menarik. Ni dia dah cerita pasal hubungan Romania dengan Amerika Syarikat. Ni yang dia berkait dengan Itali, berkait dengan Ukraine dan NATO sekarang. Lebih kurang cerita dia. Bukan tak berkait, tapi cerita lebih kurang. Bagaimana Soviet tak mau lepas Romania, Amerika main pujuk. Lepas tu Romania pula bila nak pergi kepada Amerika, tiba-tiba Amerika macam lepas tangan. Menarik. Lebih kurang macam cerita sekarang. Tuan-tuan nak tengok nanti, kalau nak beli. Bukan saya jual, saya tak ada kena-mengena. Hubungan antara negara dalam sejarah dari era perang dingin ke perang dingin. Dia cerita semua negara ni. Vietnam, Amerika, Malaysia, Indonesia, China dengan hubungan luar, Romania dengan Amerika, Israel dengan Arab. Dia cerita semua. Ada kaitan juga lagi yang dalam kita nak cerita ni. Baik, tak apa, saya nak sambung terus lah. Takut orang kata mampu. Sambung terus. Tuan-tuan, 87 Hamas ditubuhkan. Tak apa lagi, Hamas ditubuhkan ni sebab Hamas duk rasa macam kuih pelik bila mana Fatah makin slow. Tetapi almarhum Yasir Arafat dengan Syekh Ahmad Yassin, dia pun tak bergaduh, cuma dia pun berbeza. Selagi ada dua batang tubuh ni, selagi tu Fatah dengan Hamas berbeza tapi tak teruk bergaduh ni. Lepas dia pun tak ada 2004, memang dahsyat juga bergaduh tu, sampai colek hang aku, sang aku ni, Fatah dan Hamas. Sekarang elok balik. Sekarang dah ada unity government, cuma ada beberapa tempat yang masih kerah lah. Okay. Kalau UG ni bukan di Malaysia saja, di Palestin pun ada. Apa nama ni, Mahmud Abbas, Ismail Haniyeh, tu contoh sekarang lah. Dia pasal 2011. Tak apa, saya nak patah balik. Tahun 87 Hamas ditubuhkan. Tahun 93, ini punca dah sekali kalau tuan-tuan nak buat nota. Tahun 93 lah turning point. Betul-betul Hamas fight dengan Fatah ataupun PLO. Ni kes apa? Kes perjanjian 93 Oslo. Bila mana Yasir Arafat dan Fatah lah, ataupun PLO lah, setuju dengan perjanjian Oslo, menyebabkan Hamas memang marah sungguh-sungguh. Okay? Cuma malangnya Hamas masa tu dia tak pilih untuk masuk pilihan raya lagi. Pilihan raya lepas tu tahun 96 Hamas boikot sebab marah. Tu pun masalah juga tuan-tuan. Ni pilihan raya Johor apa semua ni. Kita kadang-kadang kita marah kepada sesuatu parti dan kerajaan, ataupun kerajaan lah kita marah. Kita boikot pilihan raya. Tak betul juga. Itu yang membezakan kita dengan Hizbut Tahrir. Saya sebut terus nama tak apa kot noh. Depa bagus. Idea depa khilafah tu saya agak suka. Tapi bila kita boikot terus pilihan raya, tak mau join. Tuan-tuan, kalau semua tak join tak apa. Kita tak join, orang lain join. Orang Melayu Islam tak join, orang Cina undi. Itu yang kita tak mau. Maksud bukan kita sokong sangat sistem pilihan raya sangat pun. Kalau saya pun tak sokong sangat. Tapi dah dia ada kan, sekali lagi mana SPR boleh buat kerja betul, kita ada tanggungjawab kita sebagai rakyat, kita undi je lah. Bila kita boikot, rakyat tak ada pilihan. Sama ada dia terpaksa undi satu side saja yang ada, ataupun dia pun tak tahu kan? Itu rakyat boikot lah. Maksudnya dalam kes ni parti tu dia boikot. Hamas dia tak mau masuk. 96 pilihan raya masa tu, tak silap saya. Hamas cuma terjun ke pilihan raya tahun 2006. Dan Hamas menang. PLO ni bila dia sign perjanjian Oslo, apa yang jadi ialah PNA, Palestinian National Authority.
Maksud tu pemerintahan yang diserahkan kepada Palestin yang dikongsi bersama dengan orang-orang Israel ialah dalam wilayah Palestin itulah yang dapat dekat PNA ni ialah di wilayah tebing barat dan semenanjung Gaza. Kan? Itu cerita sampai sekarang lah. Cuma masalah dah di Gaza ni ialah port Hamas. Sampai sekarang. Di tebing barat port Fatah. Dia PNA ni pentadbiran bersama. Maksudnya orang Palestin boleh merintah di kerajaan tapi macam pemegang taruh, macam pemegang amanah gitu ya. Kuasa mutlak masih lagi Israel. Itu yang Hamas tak setuju. Hamas kata ni perjanjian apa macam ni? Kita bukan dapat semua. Sepatutnya kita kena halau Israel tu kita punya. Tapi dia jadi bos, kita jadi macam esko dia pula. Masih lagi Perdana Menteri, masih lagi ada disebut sebagai Prime Minister, tapi dia masih lagi bawah Israel macam tu. Masa tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah Palestin, yang paling terkenal masa tu Muhammad Dahlan. Oh, cakap tangkap bebek Muhammad, dia tembok habis cakap. Masa tu dia gerakan pemuda dalam PLO masa tu. Terkenal nama dia, Sakan juga dia. Tak apa. Bila Hamas masuk Pilihan Raya 2006, dia memberi tamparan yang hebat kepada dunia. Sebab apa? Dia meletakkan 5 calon Hamas orang Kristian. Saya nak membuktikan kepada dunia bahawasanya kami bukan teroris. Sebab bila PLO sign perjanjian Oslo 93, Hamas tak setuju. Hamas diiktiraf sebagai teroris. Dan dunia iktiraf Fatah. Bila Pilihan Raya 2006 Hamas menang, dunia tak iktiraf. Dunia iktiraf Fatah. Dan tentang betul itu kan? Hamas tak diiktiraf, sedangkan ikut perlembagaan Hamas lah pemerintah. Tapi dunia masih beri kepada Fatah. Macam tu. Akhirnya 24 dua tokoh ni meninggal, berlaku pergelutan besar. 2011 lah saya kira di Moskow, Rusia ambil peranan untuk jadi orang tengah, berlaku rundingan damai, berlakulah kerajaan campuran apa semua ni, kuat balik sekarang. Hubungan tak ada kuat sangat, tapi tak sekeroh dulu seperti mana yang ada sekarang. Jadi bila serangan yang berlaku baru-baru ni, tak baru ni lah, tahun lepas lah, yang perang Sad tu kan, ramai orang tulis di Facebook Fatah tak guna, Fatah apa pengkhianat. Bagi saya untuk sekarang ni dia bukan begitu. Fatah ada sumbangan dia. Hamas memerlukan Fatah dalam kes tertentu sebab Fatah diiktiraf oleh dunia ni. Fatah memerlukan Hamas di sisi perjuangan, di sisi rekrut dan sebagainya. Jadi kedua-duanya ada kerja dia. Cuma dia ni cara diplomasi, dia ni cara dengan lebih radikal. Dan saya kira sekarang ni tak macam dululah. Hubungan mereka bertambah baik dan kita doakan agar terus kekal dalam keadaan baiklah. Itu sejarah yang panjang hubungan itu. Tapi keretakan itu bermula pasca perang Lubnan ni lah, 78, 82 dan sebagainya ni, dan terus sampai hari ni lah. Baik. Okey. Okey, tuan clear itu lah. Jadi Hamas dah jadi parti politik dan dia bertanding 26, dia menang, tapi kemenangan dia tak diiktiraf. Malaysia pun masa tu ada isu juga kot, saya tak iktiraf Hamas kot masa tu. Saya rasa masa tu, kalau saya silap betulkan saya. Sebab saya ikut dunia PBB iktiraf Fatah, masa Hamas masa tu tak diiktiraf. Kemenangan yang dinafikan. Tapi sekarang saya rasa okey dah Malaysia pun. Kita ada banyak kerjasama dengan Hamas. Cuma mungkin tak secara direct. Qatar antara yang banyak bantu. Walaupun kita nampak dia macam tu kan, tapi dia antara yang banyak bantu. Baik. Kita sambung terus lah, bukan soal 1.5 jam kira apa lah. Saya malam ni ada appointment sikit, tapi tak apalah, kita akan buat tahlil juga. Kita buat tahlil terus lagi maksudnya kita buat di sini terus, jalan terus lah tahlil ringkas insya-Allah. Jadi saya cuba berhenti awal sikit. Tapi saya nak habis ni juga. Okey. Di bumi Lubnan muncul satu kumpulan baru yang diberi nama Hizbullah. Hizbullah tertubuh tu 82 kot tak silap saya. Parti Allah lah, Hizib ni parti. 92, 82. Tapi musim perang tu lah kan. Ia merupakan organisasi Lubnan bermazhab Syiah. Ia juga sebuah parti yang mengimani penegakan negara Islam, pengusiran pengaruh asing barat dan pembebasan bumi Lubnan daripada Zionis. Parti ini disokong oleh Iran dan Syria. Tentunya kita dah cerita bulan lepas. Okey. Baik. Panjang ni. Tuan-tuan tengok perenggan last sekali tu, 015 tu. Start beroleh yang demikian tu. Sorry. Perenggan second last. Israel mula merasa sakit hati terhadap Hizbullah. Lalu ia melakukan serangan di selatan Lubnan menggunakan jet pejuang, meriam di darat maupun di laut.
Walau bagaimanapun serangan ini tidak melibatkan tentera berjalan kaki ataupun kemarahan daripada darat, disebabkan ketakutan Israel terhadap penentangan dan kerugian yang mungkin diterima tenteranya. Ini kerana Hizbullah kuat, mempunyai persediaan yang baik, mahir dalam peperangan gerila dan taktik perang serang dan lari. Until today lah kot. 2006 pun Israel kenal kot dengan Hizbullah. Dalam siri peperangan 2006, tentera Hizbullah lagi ramai mati daripada Israel, tetapi Israel yang merasakan kerugian dan kekalahan. Sebab Israel punya damage lagi teruk. Sebab tu Hizbullah sampai sekarang dia dicekang sikit dengan Israel ni. Dan Israel nampak longgar sikit. Ayolah, orang boleh kata macam-macam. Ada orang kata pakat, macam-macam. Ayolah, setengah orang dia kata pakat ni ustaz, berlakon ni. Dia tak berani kata. Kokok kalau berjuang sungguh kan. Baik. Tapi memang oleh yang demikian, Israel mensasarkan serangan yang penuh kebencian ke atas orang awam dari kalangan rakyat Lebanon menggunakan jet pejuang. Serangan terakhir ialah pengeboman bangsa kaum Qana, pengeboman kampung Qana. Orang awam yang berlindung di kem-kem pertubuhan PBB telah dibunuh. Bom digugurkan di atas kepala mereka, mengakibatkan lebih 1,000 orang terbunuh dan beratus lagi cedera. Operasi ini mencetuskan kemarahan dunia. Ia menunjukkan kegagalan, kemuflisan dan ketiadaan etika di pihak ketenteraan Israel. Maknanya Israel dah takut dah nak bertempur dengan Hizbullah face to face, by land, di darat, tak berani dah. Jadi Israel cuma cari jalan kod udara dan kod laut, kod jauh. Problem dia bila serangan, alhamdulillah, kod udara target tak sampai, maksudnya dia akan bom orang awam lah. Dunia marah. Israel dah hilang etika, Israel dah jadi pening. Kita dah ada musuh, kita sedang mencipta musuh yang baru. Sedangkan Lebanon mereka tak pernah ada dalam radar mereka pun. Masa mula-mula mereka bertapak di Palestin, yang paling kuat mencabar mereka ialah Mesir dan Syria. Tuan, kita dah follow siri ni lama dah, ingat tak? Tuan cuba ingat balik. Kita tak pernah cerita pasal Lebanon pun sebelum ni. Kita dah ulang Mesir, Syria, Jordan. Lepas tu dia keluar nama-nama lain. Apa nama ni? Lepas tu dia main Iran. Lepas tu dia main apa? Ni dia baru main Lebanon. Sekarang ada lagi dah dalam bicara ketenteraan Islam ni, kita akan sebut lagi tak tentang Mesir? Tak ada kot, saya fikir. Bersebut tentang Islam akan bangkit, kita akan serang. Kita akan sebut sebab sekarang Turki. Perasan tak? Mungkin akan datang satu masa nanti Pakistan ataupun Malaysia ataupun Indonesia. Begitulah negara-negara dunia Islam ni, dia punya sunnatullah dia begitu. Akan senantiasa ada negara yang bangun berjuang dan dia akan jadi wira Islam ketika itu. Dan pada masanya kita tak dengar lagi suara dia. Satu ketika dulu Mesir, Syria, kemudian tak dengar lagi suara itu. Dan teman-teman lagi pasca perang, pasca perjanjian 78 Camp David, habis terus Mesir dianggap macam pengkhianat. Baru naik pula nama-nama lain, Lebanon, Iran pula disebut. Meskipun dia Syiah lah, tapi cakap tentang Islam ni, Iran pula mula disebut. Lepas tu sekarang ni orang sebut pasal Turki pula, Erdogan dan sebagainya. Tak mustahil satu hari nanti orang akan sebut Malaysia, Indonesia, mungkin. Kalau dunia ni panjang lagi lah. Itu sunnatullah. Begitulah. Kita bila tidak ada khilafah ni, kita jadi begitulah. Tapi satu menarik tuan-tuan ni, topik seterusnya ni, pertempuran Lailatul Qadar ni menarik. Pertempuran Lailatul Qadar ni, pada bulan Ramadan dalam tahun tersebut, tahun 97, 14, 17, 27 Ramadan ni Lailatul Qadar lah. Kalau ikut perkiraan itulah, bukannya mesti 27. Tapi orang kata apa, malam-malam ganjil, 10 malam terakhir kan. Menarik contoh ni. Sebab apa? Israel dah tak tahan dah. Jadi masa bulan Ramadan tahun tersebut 97 tu, Israel hantar 2 pesawat. Ni saya cerita terus lah nah. Cerita ni ada dalam ni perenggan ni. Tapi saya cerita terus di mulut lah. Israel hantar terus 2 pesawat. Kali ni nekat Israel, kita nak habiskan terus kem-kem tentera mereka di Lebanon, Hizbullah ni. Tuan-tuan, kuasa Allah, malam tu dua jet Israel ni, 2 pesawat Israel langgar hang aku. Depa langgar hang aku. Dan meletup, mati. Habis tentera Israel, habis senjata mereka semua. Itu cerita yang dalam perenggan ni. Saya cerita kat mulut balik. Panjang ni kan. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah pada malam yang penuh keberkatan. Insiden ini meninggalkan kesedihan pedih kepada pihak Israel dan kegembiraan kepada orang beriman. 2 kali insiden ini berlaku yang menyebabkan orang-orang Syiah menabik dada. Sekali tahun 79, tuan-tuan ingat tak yang Amerika hantar helikopter kan? Lepas tu helikopter tu jadi macam mana, orang tahu kan, jadi tak boleh kawal dan jatuh dan kena ribut kan, masa tu kan, terkenal cerita tu.
Jadi masa tu orang Syiah akan kata ini bukti Syiah betul. Masa tu orang akan kata macam tu lah. Ya? Kalau orang sempitkan kepada Syiah lah, kalau orang luaskan kepada Islam, mungkin nanti bantuan Allah nak hancurkan musuh-musuh yang kafir harbi. Kalau orang pula yang memang tolak tu, dia akan kata yang ni semua technical saja. Ataupun orang yang memang keras sangat, dia akan kata ini semua berlakon saja. Macam-macam tuan-tuan, betul tak? Orang boleh cakap macam-macam. Itu cerita dia zaman sekarang ni, orang boleh cakap macam-macam. Satu benda saja orang boleh ulah dalam pelbagai sudut. Sekarang tadi seorang letak jawatan Parti PAS, Dr. Khairuddin. Yalah, ada orang kata dia bagus letak jawatan, ada kata patut letak jawatan, ada kata pengkhianat, ada kata wira, macam-macam. Saya tak mau komen lah, saya tak erti politik tu. Tapi yalah, maksudnya satu tindakan akan berlaku macam-macam. UMNO menang baru ni PRN Johor. Macam-macam orang akan ulah menurut sudut pandang mereka. Ada orang kata Datuk Seri Najib nampak hero, Ismail Sabri macam tak dihormati. Macam-macam lah. Tak apalah, kita pergi dunia terus ni. Tapi 2 kali tuan-tuan, 2 kali menyebabkan orang Syiah menebik dada dan depa dosa depa betul. Baik. Kemudian gerakan penentangan Islam di serta Lubnan, tak apa, kita skip yang tu. Kita nak pergi muka surat 107 terus boleh tuan-tuan. 107. Tapi saya akan cerita juga yang ni. Saya cerita di mulut dia. Sebab Ikhwanul Muslimin join dengan Hizbullah. Ikhwan ni Sunni lah, tapi join di sudut perang ni. Itu kata penyertaan Jemaah Islam Ikhwan Muslimin dalam perang Lebanon Selatan. Dia pun masuk join. Okey. Kerana apa? Okey, tengok objektif. Kerana objektif mereka adalah sama, nombor 1. Okey. Yang nombor 2 pula, Hizbullah disokong oleh beberapa negara, sedangkan Jemaah Ikhwan tak ada negara. Ikhwan masa tu, Ikhwan tak ada negara lah. Ikhwan ni daripada Mesir. Kemudian bila Ikhwan pula zaman tu dia diperangi oleh kerajaan dia sendiri. Jadi dia pertubuhan yang besar, tapi dia tidak ada base. Hizbullah ni dia ada sokongan daripada rakyat negara dia ada backup yang kuat daripada Syria, backup yang sangat kuat daripada Iran. Jadi iyalah, bersatulah. Nombor 3, jika Jemaah Ikhwan muncul bersendirian, ia mungkin menyebabkan sekatan kepada jihadnya dan menggagalkan usahanya. Ini suatu yang berduka citakan, tetapi ialah satu hakikat. Nombor 4, kerana perjuangan di jalan Allah sudah memadai dengan Allah mengetahui jihadnya, matlamat pula membantu Islam dan orang Islam serta mengusir musuh Allah. Semua ini akan lebih banyak direalisasikan dengan bersatu secara tersembunyi. Dr. Taufik kata, meskipun Ikhwan Sunni, Hizbullah Syiah, tetapi mereka ada satu common interest, satu matlamat, nak usir musuh Islam keluar, Israel keluar. Lepas tu nak bergaduh, usir dulu keluar. Usir dulu keluar. Maka mereka fikir dalam keadaan itu bolehlah kita bersatu sebentar. Itu maksud Dr. Taufik dalam ni. Iaitu matlamat yang sama, nak mengusir musuh Allah ni dulu. Dan saya kira yang tu mungkin antara sebab-sebab utama bantuan-bantuan Allah yang tadi tu. Baik. Sambung. Kami tidak keterlaluan. Kami tu siapa? Dr. Yusof lah. Okay. Kami tidak keterlaluan jika mengatakan wilayah Timur Tengah sebelumnya sakit. Ni sebelum tu sakit. Okay. Dia tahun 73 dia nak menang sikit, lepas tu dia jatuh balik. Wilayah Timur Tengah sebelumnya sakit, lumpuh dan terbaring di katil. Dr. Taufik menggambarkan seluruh wilayah Arab masa tu kan teruk. Kita dah bincang tu berapa tahun dah ni. Kalah dengan saya, dia ni belot, dia ni rasuah, Saudi serang Yaman. Kita dah bincang dah kan semua ni kan. So kesimpulan Dr. Taufik kata masa tu sakit, dah terbaring atas katil dah. Dia punya metafora dah begitu. Tidak ada apa-apa lagi gerakan. Tak ada dah. Ada satu ya, Hizbul Muslimin tu lah. Hizbul Muslimin dah. Ikhwanul Muslimin, Hizbul Muslimin kita. Ustaz Abu Bakar Bakir kan. Okey. Tak ada apa dah. Tak ada gerakan apa dah. Fenomena ini membuatkan Israel bermerajalela di wilayah tersebut. Kita dah bincang dah itu. Contoh kaji balik episod lepas. Israel bermerajalela, menang. Tetapi di tengah kegelapan itu muncul gerakan penentangan Palestin, Hamas muncul. Gerakan penentangan Lebanon, Hizbullah muncul. Dan saya kira bukan dua ni saja. Tuan-tuan boleh setuju dengan saya ataupun tidak, tapi kalau kita baca sejarah balik, 2 dekad terakhir kurun ke-20 ataupun 2.5 dekad, saya nak ambil pada tahun 75 sampai towards the end kurun ke-20,
Itu zaman kebangkitan golongan yang sebelumnya dianggap konservatif. Kita bagi dua lah. Satu secular modernis atau progresif ataupun secular modernis. Geng-geng Jamal Abdul Nasir, geng-geng apalah, geng-geng itulah, geng-geng di Syria, geng-geng ada di Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, betul kan? Nama ada kan? Silap lagi kan? Lepas tu, okey, depa ni geng-geng secular modernis. Kemudian adalah di India kan. Tuan-tuan tahu lah nama-nama tu kan. Maksudnya moden perkatai. Satu lagi side ni geng-geng orang kata apa, geng konservatif, geng agama, geng klasik. Okey. Era yang saya kata tadi tu 2 dekad hujung ataupun 2.5 dekad. Nak berkata macam mana? 75 kan. 25 tahun terakhir, kurun ke-20, kebangkitan golongan yang dianggap konservatif. Dia tak konservatif sebenarnya, tapi dianggap begitu. Hamas tak konservatif. Hamas, tuan-tuan, teknologi dia pun gila-gila apa, tapi dianggap macam klasik, macam tok-tok Syekh kan, macam orang kampung, macam tu. Golongan tradisionalis lah kalau kita boleh katakan, tapi konservatif lah lebih tepat. Dan radikal sikit. So kebangkitan golongan ini mengisi tempat, dan satu persatu sekular modernis dijatuhkan. Apa yang tinggal tuan-tuan? Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan tu, dia ditumbangkan tahun 77. Shah Iran ditumbangkan tahun 79. Satu-satu. Pakistan punya modernis sekular jatuh. Shah Iran 79 jatuh. Pakistan naik gerakan dia. Iran naik Khomeini dengan pok-pok dia. Ya, di Algeria disebut parti apa ni? Tapi sekular modernis lah, nasionalis, jatuh, naik golongan agama menggantikan di Syria, di Algeria. Di Palestin sendiri tahun 87 naik Hamas. Satu-satu gerakan Islamis konservatif yang dianggap konservatif ini mula naik, mengisi dan menjatuhkan nasionalis sekularis modernis ni. Begitu berlaku. Dan dalam tahun yang sama tuan-tuan, dalam rangkaian tahun yang sama 70-an 80-an ini, satu negara yang tak pernah ditewaskan sampai sekarang, Afghanistan, menghancurkan keegoan Soviet yang akhirnya Soviet tinggalkan Afghanistan, runtuh Soviet. Afghanistan mula naik. Maksudnya satu-satu sisi yang tak pernah disebut. Hizbullah naik di Lebanon, yang sebelumnya mereka itu, kita dah bincang lepas kan, Lebanon ni negara yang dia tak pernah target, negara yang moden, yang ada orang Kristian, yang sosial, yang idea. Tiba-tiba naik satu kelompok yang di hujung-hujung ni, di selatan, naik membentuk satu-satu gerakan dan mengisi, menumbangkan sekular modernis, nasionalis ini jatuh, dan mereka mengisi tempat tersebut. Era ni saya masuk ke Dr. Taufik kata, dalam kegelapan itu disangka sunyi sepi. Saudi tak ada apa tu lah pada awal kan. Sunyi sepi ni, duk anggap tak ada habis lah pokok ni. Ya. Bila mana Anwar Sadat pula pisang perjanjian dengan Israel kan, dia mula nak main kepada nasionalis lah. Maksudnya semangat radikal jihad tu tak ada. Tiba-tiba Allah memunculkan gerakan ini naik. Di Afghanistan, di Pakistan, di Algeria, di Lebanon, di Palestin, naik balik. Seorang saja yang tinggal, yang dia fikir aku kena cepat. Kalau aku tak buat kerja ni, sekejap lagi aku kena tibai. Siapa dia? Saddam Hussein. Dia fikir aku tak boleh. Nampak seorang-seorang yang satu kot, satu tai dengan aku ni bukan duk kena. Maka dia pilih untuk, ialah dia ada berbeza pendapat. Ada orang kata dia nak sekat kemarahan Iran, tapi dia pilih untuk pergi serang Iran lah lepas tu kan. Tahun 80 dia serang Iran kan. 80 lah. Dia serang ke 78. Berapa? 80 lah, selepas revolusi. Pasal dia bimbang pengaruh Syiah Iran akan pergi sampai ke Iran. Tapi itu di sudut pandang agama. Tapi di sudut pandang politik, dia bimbang pengaruh revolusi itu akan dicetak ke seluruh negara Islam dunia. So dia pergi tapau siap-siap. Dan masa tu dia ada hubungan yang baik dengan Amerika. Tuan-tuan pun tahu. Lepas pada tu lepas dia tinggalkan Iran, tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah, sama-sama kuat, yang mati orang awam ya. Dia pergi serang pula Kuwait kan. Dia serang Kuwait, masa tu dia sangka Amerika nak sokong dia. Rupanya Amerika buat desert operation tu kan, desert storm operation tu. Maka dia habis Iraq. Lepas tu ekonomi Iraq menjunam 95% lepas pada peristiwa perang Kuwait tu, operasi desert storm tu.
Sebelumnya Iraq kaya. Lepas tu Iraq jatuh. Setelah Amerika dah gunakan poin, habis. Lepas tu Saddam pun dibunuh. Itulah kesudahan orang-orang yang begitulah. Jadi nak bagi tahu apa kat kita ni, dalam era itu, dalam era itu saya sambung sikit. Allah nak sikit geram Hizbullah di Lebanon dan Hamas serta intifadahnya diberkati di dalam Palestin. Kedua-duanya menjadi kerungsingan kekal yang mengeruhkan kehidupan Israel. Ketika para pemimpin negara Arab dan ketua rejim pemerintah yang melingkungi Israel duduk bersama musuh mereka Israel di Madrid dan Washington untuk mencari kesefahaman. Ini cerita pasal perjanjian Oslo di Madrid itulah. Poin saya adalah mereka sangka mereka boleh catur dah, tetapi mereka sekali lagi mereka silap. Mereka silap. Dan Allah menaikkan pejuang-pejuang yang baru, nama-nama yang baru, gerakan-gerakan yang baru, orang-orang yang tak pernah disangka-sangka, negara yang tak pernah disebut-sebut yang akhirnya naik. Mungkin ke depan Yaman yang kita tak pernah sebut langsung, mungkin satu nanti dia akan jadi wira Islam, kita tak tahu. Pasal negara tu berperang, tak pernah berhenti kan, rakyat dia dah biasa dengan perang. Mungkin satu nanti, sebab Nabi pun mendoakan Yaman. Mungkin kita tak tahu. Kalau Yaman meninggalkan rasuah mereka dan sebagainya tu mungkin Malaysia juga satu hari nanti. Pasal gelombang kuliah-kuliah agama di bawah tempat di Malaysia sekarang, mungkin satu hari nanti kalau bukan zaman kita, zaman anak-anak kita, kebangkitan agama. Sekarang ni dah ramai dah kebangkitan agama. Orang nak kata zaman sekarang teruk pun tidak juga. Kesedaran Islam zaman sekarang lebih kuat. Cuma pergaduhan pun kuat. Orang tua-tua kata apa? Besar periuk, besar kerok. Dan tuan-tuan, sisi lain yang dibawa dalam buku ni, Prof. Dr. Hasrul Zakaria, pensyarah kanan di Pusat Pengajian Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Bidang beliau ialah sejarah Asia Barat moden. Ini kertaharja, bukan satu buku ni dia, tapi tajuk yang dia kertaharja dia dalam ni, tajuk tentang di manakah England masa ni, di manakah British masa ni. Jadi dia bincang dalam dia kata masa tahun 73 ke 78 ni British berlaku peralihan kerajaan daripada parti konservatif nak pergi parti buruh. Jadi masa tu British jadi jam. Sebab tu dia slow. Sebab tu yang Amerika ambil alih tau. Israel pun marah kat British masa tu. Ni sudut pandang dia lah. Dan rakyat pun dah marah, duit dah habis banyak, kita nak pakai minyak banyak. Masa tu King Faisal pula pergi sekat minyak, habis pakai duit tanggung rugi. British masa tu jadi slow. Jadi sudut pandang dia. Sebab tu saya kata menarik kalau tuan nak baca. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. 8.50 saya minta izin kita buat tali ringkas pula lah. Jadi saya minta izin nak tanya, banyak tengok Ustaz, muka surat lah berapa? Tuan-tuan mau saya lagi tak ni? Orang tanya terus je kata no. Bukan apa kalau kita nak sambung, saya nak tambah lagi betul sikit. 1.13. Dekat saya ni habis 1.13 tu dia masuk bab 4. Macam ni saya tunjuk kat tuan-tuan. Kebangkitan Islam dan Pelan Damai Al-Quds. Dia main satu perbincangan yang baru. Kalau tuan-tuan nak lagi lah, saya boleh putus lain lah nota yang baru kat tuan-tuan. Biar tuan-tuan rasa cukup lah kot Ustaz, kita dah mengaji politik banyak sangat dah ni. Apa kita stop lah. Bukan kata merajuk lah, tak ada istilah merajuk. Maksudnya kalau kita nak stop, kita stop, tak ada masalah saya. Kalau kita nak sambung, saya putus lain. Tak apalah, tuan-tuan tak payah bagi jawapan kat saya sekarang lah. Ada lagi, nantilah kita bincang balik lepas raya ke apa kan. Kalau kita nak sambung, kita sambung yang tu ataupun kita bincang lagi yang lain. Tuan-tuan mungkin nak yang macam ni juga ke ataupun nak yang lebih kelas.